Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada Tuan Moderator Prof Adil, yang mana saya difahamkan Prof ni orang Libya. Orang Libya tapi Masya Allah fasih berbahasa Melayu. Jadi orang Arab lah kan, berbahasa Melayu. Jadi mudah-mudahan orang Melayu pun bersemangatlah nak belajar bahasa Arab. Sebab orang Arab pun dah belajar bahasa Melayu. Baik. Tajuk pembentangan hari ini adalah amalan yang dianggap sunnah dalam masyarakat Melayu tetapi ia bukan sunnah. Ia tajuk yang kontroversi. Tetapi tajuk yang kontroversi, bahkan ada yang belum dengar pembentangan ataupun baru tengok poster je dah mengelupur dah. Itulah sifat sebahagian daripada orang kita yang tidak mahu mendengar dulu. Saya selalu sebut, kenapa tidak kita dengar dulu? Kerana perangai mendengar dulu ni yang menyelamatkan Sa'ad bin Mu'adh sehingga dia masuk Islam, dan apabila dia meninggal dunia, arasy Allah bergegar kerana kehebatan dia. Maka dengarlah dulu. Kalau ada yang silap, kalau ada yang salah, kita perbetulkan. Kalau betul amalan-amalan ini bukan sunnah dan ada amalan lain yang sunnah, maka tidak salah untuk kita memperbaiki amalan. Kerana Melayu ini bukanlah satu bangsa yang maksum. Sama seperti Arab, sama seperti India, sama seperti Cina, yang mana ada amalan-amalan yang kurang tepat yang perlu diperbetulkan, dan inilah kerja-kerja dan tugas para pendakwah untuk memperbetulkan amalan masyarakat. Bukan pendakwah kena tune supaya ikut masyarakat. Sebaliknya pendakwah kena menjadi rujukan kepada masyarakat. Saya ingat satu kisah di mana Al-Khattabi bercerita. Dia kata dia dengar satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana lafaznya, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil halqi qabla salati yaumil jumu'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mencukur sebelum solat pada hari Jumaat. Maka kata Khattabi, berkata sebahagian daripada guru-guru kami, aku apabila mendengar hadis ini, aku amalkan selama 40 tahun aku tidak bercukur sebelum solat Jumaat pada hari Jumaat. Aku tak cukur apa-apa bulu dan rambut sebelum Jumaat. Rupanya hadis itu silap faham. Berlaku tashif. Sebenarnya bukan halq tetapi anil hilaqi. Nabi melarang sebelum solat Jumaat membuat halaqah di masjid kerana ia mengganggu orang yang datang awal untuk duduk di saf depan. Tapi mereka membetulkan amalan tu. Walaupun dah 40 tahun, tak ada pula dia kata, alah kita dah 40 tahun dah, tak payahlah. Ganggu je amalan masyarakat. No. Kerana orang yang baik itu adalah orang yang sentiasa menyemak amalannya dan mencari yang terbaik. Baik. Bila kita sebut tentang amalan bukan sunnah, maka kita tak boleh lari daripada membahaskan perkataan bid'ah. Yang mana bid'ah dari segi bahasa Arab, bila sebut perkataan bid'ah, Ibn Faris dalam kitab dia Mu'jam Maqayisil Lughah menyebut bid'ah ini kembali kepada dua makna yang utama. Yang pertama, kata Ibn Faris, dia berasal daripada perkataan bada'a yang membawa dua maksud. Maksud yang pertama iaitu sesuatu yang baru dan tiada contohnya. Maka orang Arab mengatakan abda'tu syai' qawlan aw fi'lan idza btada'tuh la an sabiqi misal. Dia kata
Apabila orang Arab mengatakan abda'tu syai', aku melakukan bid'ah pada satu perkara, maksudnya apa? Aku memulakan sesuatu yang mana tidak ada contoh sebelum daripada ini. Kita kena faham dari sudut bahasa dulu. Kerana perbahasan ini, bila kita faham dari sudut bahasa, kita akan faham. Nanti ada perbahasan-perbahasan, ulama' sebut bid'ah, sahabat sebut bid'ah, yang mereka maksudkan ialah bid'ah pada bahasa. Baik. Daripada makna yang kedua pula dari sudut bahasa, sesuatu yang binasa dan terputus. Ini makna ni tidak ada kaitan sangatlah. Okey, yang pertama tu yang ada kaitan dengan definisi bid'ah pada istilah. Bila disebut bid'ah pada istilah, maksudnya dalam agama Islam, Nabi menyebutkan perkataan bid'ah dan Nabi mencela bid'ah. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Irbad Ibnu Sariyah dalam riwayat Abu Dawud, yang mana Nabi mengatakan, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di 'addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Nabi mengatakan dalam hadis ni, walaupun ada yang sebut wa kullu dhalalatin finnar, tetapi lafaz wa kullu dhalalatin finnar itu diperselisihkan oleh ulama. Adakah ia sabit daripada Nabi ataupun tidak? Tetapi yang sahihnya, yang disepakati, fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Nabi kata siapa yang hidup lama selepas aku meninggal nanti, dia akan melihat perselisihan yang banyak dalam agama. Dia akan melihat orang berbantah-bantah dalam agama. Fa alaikum bisunnati, kamu kena pegang sunnah aku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, kan kamu kena pegang sunnah khulafa'ir rasyidin yang diberi hidayah selepas daripada aku. Addu 'alaiha bin nawajidh, gigit dengan geraham, jangan lepas. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kamu dengan perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, kerana semua perkara baru dalam agama ini bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah di dalam agama itu sesat. Jadi bila kita merujuk kepada makna istilah bagi bid'ah, oleh kerana Nabi dah sebut dalam hadis, maka ulama mencari apakah maksud bid'ah ni. Kena faham dulu maksud bid'ah, sebab Nabi dah sebut dalam hadis. Tak boleh lari. Orang tanya, ustaz, bid'ah ni apa? Saya tak boleh jawab sebab saya baru je isi borang tauliah. Tak boleh. Kerana Nabi sebut dalam hadis, bila orang perlukan jawapan, kena bagi tahu jawapan. Kena berani. Kadang-kadang saya ni berani terlebih, kan? Itu yang kena ban di banyak negeri. Tapi tak apalah, kan? Paling tidak kita buatlah kerja kita. Orang tak bagi kita bercakap, tak payah bercakap. Tapi kita menulis, kan? Jadi ulama setelah membaca pandangan-pandangan ulama dalam masalah ini, ulama ada dua aliran pendapat dalam mendefinisikan makna bid'ah. Aliran yang pertama, ulama yang meluaskan makna bid'ah. Aliran yang pertama ni, ulama yang meluaskan makna bid'ah. Maksud meluaskan makna bid'ah ialah mereka yang melihat bid'ah ni ada yang baik, ada yang tak baik. Cuma mereka berbeza pendapat dalam nak menentukan berapa kategori yang baik dan tak baik itu. Antara yang awal membicarakan bab bid'ah ialah Al-Imam Syafi'i. Dia mengatakan ada muhdatsa ataupun al-muhdatsat. Dia kata ada dua. Al-muhdatsat ni ada dua. Benda baru ni ada dua, kata Imam Syafi'i. Mahmudah wa mazmumah. Yang dipuji dan yang dicela. Semua yang selari dengan sunnah itu dipuji, dan semua yang menyalahi yang sunnah itu tercela. Maksud Imam Syafi'i membahagikan bid'ah pada dua. Ada yang dipuji, ada yang dicela. Yang mana satu dipuji? Yang berselari dengan sunnah itu dipuji. Yang mana yang menyalahi sunnah itu dicela. Itu Imam Syafi'i. Ada juga ulama yang bersetuju dengan dia, seperti Ibnul Athir. Tetapi ada juga ulama yang sama aliran dengan Imam Syafi'i ini,
dia kata bid'ah ada 5 bahagian. Lagi banyak. Seperti Al-Iz bin Abdis Salam dalam kitab dia Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, dia mengatakan bid'ah ini ada 5 kategori. Ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang harus, ada yang makruh dan ada yang haram. Macam mana nak menentukan? Dia kata kena tengok sifatnya dan kembalikan tengok dalil. Kalau dalil mengatakan ia haram, maka ia bid'ah yang haram. Kalau dalil mengatakan ia wajib, maka ia bid'ah yang wajib. So ini satu golongan. Ini satu golongan ulama. Dan Imam Nawawi juga, Abu Syamah Al-Maqdisi juga, As-Suyuti setuju dengan aliran yang ni. Aliran yang meluaskan makna bid'ah. Ada bid'ah baik, ada bid'ah tak baik. Satu lagi, ulama yang menyempitkan makna bid'ah. Ni aliran yang kedua. Ulama yang menyempitkan makna bid'ah. Antara ulama yang menyempitkan makna bid'ah ni, Asy-Syatibi, Ibn Taymiyah, Ibn Rajab dan juga Ibn Hajar Al-Haytami seolah-olah cenderung kepada pendapat ni. Apa maksud menyempitkan makna bid'ah? Dia kata bid'ah ni semua tercela. Tak ada yang dipuji. Dia tak macam yang sebelum tadi. Sebelum tadi dia kata ada yang bagus, ada bid'ah yang bagus. Yang ni kata tak. Bila nama bid'ah saja, kira buruklah. Sebab apa? Sebab dia kata, Nabi kata fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Kerana semua benda baru, kata Nabi, bid'ah. Semua benda baru Nabi kata bid'ah. Benda baru yang dimaksudkan tu nanti kita bincang. Kalau semua benda baru bid'ah, ustaz, jenuhlah kita. Ustaz pun datang naik kereta, kenapa tak naik unta? Yang tu nanti kita nak jawab geng-geng layar buruk ni. Tapi ada ulama yang menyempitkan istilah bid'ah. Bila sebut bid'ah, maksudnya bid'ah yang tercela. Kerana Nabi dalam banyak hadis memang mencela perbuatan bid'ah. Tidak ada hadis yang Nabi puji perkataan bid'ah, melainkan Nabi akan cela. Nabi kata kena jauhi. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Sesiapa yang mereka-reka dalam agama kami benda yang bukan daripada agama, maka ia tertolak. Maka Nabi cela. Bahkan Asy-Syatibi mengkritik ulama aliran awal yang mengatakan bid'ah boleh dibahagi kepada dua. Kerana kata dia, bid'ah ni istilah syarak. Nabi keji. Mana boleh kata ada yang terpuji? Asy-Syatibi tidak bersetuju. Tetapi setelah melakukan penelitian, ataupun kita tengok dulu definisi Syatibi. Tadi saya sebut definisi Syafi'i. Tadi saya sebut definisi Al-Iz bin Abdis Salam. Jadi nak berlaku adil. Kan? Nak berlaku adil, so kita tengoklah apa definisi Syatibi kepada bid'ah ni. Yang mana ustaz-ustaz yang aliran jalur keras, bukan jalur lebar, banyak pakai yang ni, banyak sebut. Mungkin ada yang biasa dengar pun. Asy-Syatibi kata tariqatun fid din mukhtara'ah tudahi syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala. Bid'ah pada Syatibi, dia kata satu jalan di dalam agama yang direka, yang menyamai agama, yang mana diniatkan ataupun tujuan untuk melakukan amalan tersebut adalah melampau untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Syatibi. So Syatibi dia kata satu jalan dalam agama, dan jalan tu pula direka. Dan waktu orang yang mengamalkan ajaran tu, dia ada satu tujuan. Amal benda tu nak melampau dalam beribadat kepada Allah. Okey, itu kata Syatibi. Ibn Rajab pula mengatakan dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, Ibn Rajab mengatakan wal muradu bil bid'ah ma uhditha mimma la asla lahu fi syari'ah yadullu alaihi fa amma man kana lahu aslun min asy-syara' yadullu alaihi falaysa bi bid'ah syar'an wa in kana bid'atan lughatan.
Kata Ibn Rajab, yang dimaksudkan dengan bid'ah ini sesuatu yang direka dalam agama, yang tidak ada asal yang boleh menjadi dalil kepada perkara baru itu. Maksud benda baru yang tak ada dalil. Dan semua perkara yang ada dalil itu bukan bid'ah. Walaupun boleh dipanggil bid'ah dari segi bahasa, tapi ia bukan bid'ah dari segi agama. Maksud jelas kat sini Ibn Rajab kata bid'ah ni yang pada syarak, bid'ah yang tercela, yang tak ada dalil, yang tak ada asal dalam syarak. Kalau ada asal, dia bukan bid'ah. Walaupun pada bahasa ia bid'ah. Kerana pada bahasa tadi benda baru, semua benda baru. Ada asal ke tak ada asal? Bid'ah pada bahasa. Jadi kita sedang berbicara tentang istilah. Baik. Setelah meneliti dua-dua pandangan ni, saya mempunyai kecenderungan, walaupun ada sebahagian asatizah kita yang cenderung kepada pendapat yang kedua, ada yang cenderung pada pendapat yang pertama. Bagi saya, kedua-duanya mempunyai pendapat yang sama, cuma khilaf ini khilaf lafzi. Khilaf lafzi ini khilaf ataupun perbezaan itu hanya pada lafaz, bukan perbezaan pada jauhar, bukan perbezaan pada essence. Dia hanya pada istilah. Orang yang melihat bid'ah itu hanya yang dicela, maka yang ada asal dia tak panggil bid'ah, dia panggil masalih mursalah. Tapi orang yang meluahkan makna bid'ah, dia kata kalau betul-betul bid'ah yang dicela oleh Nabi, dia letak bid'ah dalalah ataupun bid'ah sayyi'ah. Tapi kalau yang bid'ah ada asal, dia panggil bid'ah tak? Tapi dia panggil bid'ah mahmudah ataupun bid'ah hasanah. Jadi yang jadi problem ni kat mana? Yang jadi problem ni kadang-kadang kita dah tahu dah, katalah kita pilih yang luah tadi. Kita ambil dia punya chop, kita pergi chop kat semua benda bid'ah. Sampai tak ada langsung bid'ah dalalah. Sedangkan yang luah tu pun ada bid'ah dalalah bagi dia orang. Ini yang menjadi masalah ni. Ambil chop tapi tak ambil disiplin tukang chop. Dia pergi chop kot suka dia. Ni bid'ah sana. Yang ni bid'ah sana. Semua bid'ah sana. Ini jadi masalah. Kerana saya sebut tadi yang setuju dengan aliran yang luah tadi ni Al-Imamun Nawawi. Al-Imamun Nawawi dia setuju dengan pendapat yang kata bid'ah ni ada dua. Satu yang tercela, satu yang dipuji. Tapi Imam Nawawi juga ada menghukum bid'ah yang mungkar kepada amalan-amalan masyarakat di zaman dia yang berbentuk ibadat. Antaranya Imam Nawawi hukum bid'ah ialah salat raghaib dan juga salat khusus pada malam nisfu Sya'ban. Boleh tengok dalam Al-Majmu'. Imam Nawawi menghukum bid'ah yang mungkar dan tercela. Dia tak kata bid'ah hasanah. Kenapa dia tak kata bid'ah hasanah? Imam Nawawi juga menghukum bid'ah yang dilarang bagi orang ataupun bagi imam-imam yang salat tarawih pada malam 17 Ramadan kalau tak silap saya, dengan membaca suratul An'am pada rakaat kedua dalam rakaat terakhir. Dia hukum bid'ah. Jadi Imam Nawawi yang luah makna bid'ah pun ada bab-bab yang dihukum bid'ah ni bid'ah tercela. Kita ambil cok Imam Nawawi, nampaknya tak ada lagi bid'ah tercela ni. Okey. Maka khilaf ni khilaf lafzi. Kenapa saya kata begitu? Pertama, saya katakan ulama aliran kedua mengiktiraf khilaf mereka dengan ulama aliran pertama adalah khilaf lafzi atau khilaf pada lafaz. Ibn Rajab menegaskan maksud kalam Imam Syafi'i. Ibn Rajab ni yang sempit ya. Dia kata dia menegaskan maksud kalam Imam Syafi'i apabila membahagikan bid'ah kepada dua. Kata Ibn Rajab, wa muradu Syafi'i rahimahullah ma dzakarnahu min qabl anna al-bid'ata al-madhmumah ma laysa laha aslun min asy-syari'ah yurja'u ilayh wa hiya al-bid'ah fi itlaq asy-syara' wa amma al-bid'atu al-mahmudah fama wafaqa as-sunnah yani ma kana laha aslun min as-sunnah yurja'u ilayh wa inna ma hiya bid'atun lughatan la syar'an limuwafaqatiha as-sunnah. Kata Ibn Rajab, yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i
adalah seperti mana yang kita sebut sebelum ini, iaitu bid'ah yang dicela ialah bid'ah yang tidak ada asal dalam syarak yang boleh dijadikan rujukan untuknya. Ia adalah bid'ah pada pandangan syarak. Adapun bid'ah yang dipuji ialah sesuatu yang selari dengan sunnah, iaitu yang ada asal daripada sunnah yang boleh menjadi rujukan. Ia adalah bid'ah pada bahasa, tidak pada syarak. So dia orang sepakat sebenarnya, yang mana yang tak ada asal bid'ah, yang mana ada asal, yang sempit kata bukan bid'ah, yang luah dia kata bid'ah hasanah ataupun bid'ah mahmudah. Okey. Ibn Hajar Haytami menjelaskan, wa qawlu Umar radhiyallahu anhu fi tarawih ni'matil bid'ah hiya arada al bid'ah al lughawiyah wa huwa ma fu'ila ala ghairi mithalin kama qala ta'ala ma kuntu bid'an minar rusul wa laysat bid'atan syar'an. Ibn Hajar Haytami kata, Umar, kan kita biasa dengar perkataan Umar bila dia kumpulkan sahabat, kumpulkan masyarakat, buat solat tarawih berjemaah, dia kata ni'matil bid'atu hadhih, alangkah baiknya bid'ah ini, alangkah cantiknya bid'ah ini. Kata Ibn Hajar, perkataan Umar alangkah baiknya bid'ah ini, dia maksudkan adalah bid'ah pada bahasa semata-mata, iaitu perkara yang dilakukan tanpa ada contoh. Okey? Baik. Dan dia bukan bid'ah pada syarak, kerana bid'ah pada syarak adalah kesesatan. Bid'ah pada syarak, kata Ibn Hajar, adalah kesesatan. Seperti mana kata Nabi SAW, wa man qassamaha minal ulama ila hasan wa ghairi hasan fa innama qassamal bid'atal lughawiyah. Sesiapa yang membahagikan bid'ah pada dua, daripada kalangan ulama, ada yang bahagi dua, ada yang baik, ada yang tak baik. Yang tu dia tengok dari sudut bahasa. Wa man qala kullu bid'atin dalalah fa ma'nahu bid'ah syar'iyyah. Siapa yang kata semua bid'ah sesat, dia maksudkan bid'ah syarak, bukan bid'ah bahasa. Okey. Dan yang kedua, ulama aliran pertama bersepakat, walaupun mereka luas, mereka menghukum bid'ah pada perkara yang menyanggahi sunnah. Mereka juga bersepakat membenarkan perkara baru yang tidak menyalahi sunnah, seperti penulisan ilmu-ilmu yang bermanfaat, semisal ilmu nahu dan seumpamanya. Cuma aliran yang sempit, aliran ini menganggapnya bid'ah yang baik, manakala ulama aliran kedua menganggapnya termasuk dalam masalah mursalah. Baik, syarat-syarat bid'ah kita dah tahu definisi. Sekarang nak tengok syarat-syarat dia pula. Syarat bid'ah yang pertama, bid'ah berlaku dalam perkara agama. Dalilnya apa? Dalilnya Nabi kata, man ahdatha fi amrina hadha, siapa yang buat benda baru dalam urusan kami. Maksudnya dalam agama, bukan dalam urusan dunia yang tidak ada kaitan secara langsung dengan wahyu ataupun dengan dalil-dalil khusus. So kalau orang datang naik kereta ke, naik unta ke, naik lembu ke, itu termasuk dalam urusan dunia. Buktinya lagi, Nabi SAW datang ke Madinah, Nabi tengok ada orang Ansar buat takbirun nakhl. Orang Ansar ni dia pergi buat pendebungaan. Dia buat pendebungaan. So Nabi tak bagi, Nabi kata tak payah buat kot. So orang Ansar ingat itu arahan agama, so semua tak buat. Bila datang musim, jadi tak elok buah. Ni semua datang jumpa Nabi mengadu. Nabi kata, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. So dalam urusan dunia, dalam urusan adat, dalam urusan muamalat, selagi mana tidak ada larangan, maka selagi itu kita boleh buat. Sebaliknya dalam urusan ibadat, dalam urusan akidah, selagi mana tidak ada dalil menunjukkan, maka kita tak perlu buat. Itu asas. Ulama buat kaedah ni setelah mereka melihat kepada dalil ini. Okey. Sebab itu kata Ibn Abdul Bar, wa amma ibtida'ul asya' min a'malid dunya fa hadha la haraja fihi wa la 'aiba 'ala fa'ilih. Adapun melakukan bid'ah dalam perkara-perkara daripada urusan dunia tidak menjadi masalah dan tidak ada aib ke atas pelakunya.
Dia sebenarnya, Dr. Yusuf Al-Qaradawi sebut benda ni. Dari sudut ibadah dan akidah, Nabi dah bagi. Allah Ta'ala utuskan Nabi dan Nabi dah tunjuk benda yang fix. So, semua orang amal ikut cara Nabi lah. Supaya apa? Kerana otak kita ni, kemampuan dia terhad. Kita jarang boleh buat dua benda dalam satu masa. Kecuali cashier dekat drive-thru je. Dia boleh ambil duit, lepas tu boleh ambil order orang depan, orang belakang kita kan. Saya hebat jugalah dia orang ni kan. Tapi jarang boleh buat. Jadi bila kita sibukkan diri kita buat benda baru dalam agama, maka kita akan stagnan dalam urusan dunia. Kita akan lemau dalam urusan dunia. Kita duk sibuk nak buat ibadat baru. Ikut kreativiti kita. Sedangkan kreativiti ni patutnya dilimpahkan dalam urusan dunia. Sepatutnya orang Islam kena jadi juara dalam masalah memudahkan urusan dunia orang ramai. Sebab tu saya sebut dulu. Cuba bayangkan kalau yang buat formula filament ni, buat lampu ni orang Islam, berapa pahala yang dia kutip. Kerana memudahkan urusan orang. Kalau yang buat lampu isyarat tu, orang Muslim, formula dia tu, kapal terbang, kalau orang Muslim yang buat, cuba bayangkan berapa pahala yang dia sedang kutip kerana memudahkan urusan orang untuk bermusafir. Tapi kita tak buat. Kita sibuk buat ibadat-ibadat baru yang tidak ada asalnya. Itu jadi bahaya tu. Itu yang kita jadi mundur ke belakang. Okey. Asy-Syatibi menjelaskan, falau kanat tariqah mukhtara'ah fi dunya 'ala al-khusus lam tusamma bid'atan ka ihdathi as-sana'i' wal buldan allati la ahda biha. Kalau jalan yang baru itu, yang direka itu berkaitan dengan dunia secara khusus, tidak dinamakan bid'ah pada syarak. Seperti buat kilang ataupun bina bandar yang mana sebelum ni tak ada pun.